Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan daripada novel seram terkenal tahun 80-an, iaitu Bercakap dengan Jin Jilid 2, arahan daripada Tamajalis. Anggaplah cerita-cerita dalam ini sekadar hiburan semata-mata, dan jika ada kesamaan, jadikanlah pengajaran kepada kita semua. Sekian, terimalah kisah berikut ini. Siri 29, Dikacau Penunggu Kolam, Bahagian 1. Apa yang dikatakan oleh Imam berjubah hijau itu dilaksanakan oleh Janda Omari dengan sempurna. Datuk tidak banyak campur tangan dalam urusan tersebut, kecuali menemani Janda Omari pergi ke kubur selama 8 pagi berturut-turut. Masuk hari yang ke-14, suara tangisan dari kubur sudah tidak kedengaran lagi, dan Janda Omari pun menyatakan hasratnya pada Datuk untuk pulang ke Pontian. "Tangguhkanlah dulu," kata Omari pada jandanya. "Kenapa?" "Lepas mengadakan kenduri kesyukuran malam Jumaat ni, kau pulanglah. Aku minta pada kau demi kasih sayang kita pada anak." Omari menyatakan hasratnya. Janda Omari termenung. Dalam hati dia memilang hari. Dia menggigit bibir. Kalau dia memenuhi permintaan Omari, bererti dia terpaksa bermalam lagi di kampung Jorak Ilahi. "Hari ini suami saya datang mengambil saya. Tak dapat menunaikan hajat baik itu," jawab Janda Omari. Datuk merenung muka Omari yang dijamah sinar matahari pagi. "Bila suami awak datang?" Datuk menyoal perempuan yang berwajah lembut. Kedua-dua belah kelopak matanya yang agak hitam kerana kurang tidur dan terlalu banyak menangis mengenangkan perbuatan bekas suaminya. "Tengah hari ini," jawabnya pendek. "Hari ini hari Khamis. Dia tidak marah kalau kau tidur semalam lagi di sini," celah Datuk. Wajah perempuan yang lembut itu menyimpan 1000 penderitaan itu merenung wajah Datuk. Dari sinaran mata yang redup itu tersembunyi 1000 ketegasan diri yang tidak boleh diubah oleh sesiapa pun. Begitulah firasat Datuk bila melihat bola mata perempuan itu. "Saya boleh menunaikan permintaan itu kalau dapat izin dari suami saya. Tugas isteri membuat apa yang disukai oleh suami dan menjauhkan sebarang perbuatan yang tidak disukainya. Inilah ibarat saya untuk suami saya," ujar perempuan itu dengan tenang. Datuk tersenyum. Dalam hal ini ternyata Datuk kalah. Datuk boleh berhadapan dengan syaitan dengan gagah dan berani. Tapi Datuk terpaksa tunduk dengan perempuan yang kuat iman dan mengikut perintah Allah. "Itulah sebaiknya. Memang yang baik itu untuk Allah dan yang jahat untuk syaitan dan nafsu," suara Datuk lemah. Kemudian Datuk dan Omari turun ke tanah. Wanita berwajah lembut duduk di muka pintu menanti kedatangan suaminya. Lepas kurang pukul 11 pagi, suaminya datang dengan sebuah teksi. Datuk segera menemui suami perempuan itu, bercakap sesuatu dengannya. "Tak jadi halangan kalau untuk kebaikan," balas suami perempuan itu. Dengan tenang, suami perempuan itu membayar tambang teksi dan meminta teksi itu datang menjemputnya selepas sembahyang Jumaat pada esok-esokan harinya. Malam itu, majlis kenduri kesyukuran pun diadakan. Sebelum majlis dijalankan, Datuk bercakap dengan Omari sebentar. Tanpa memberitahu saya, Datuk pun menghilangkan diri. Bila tetamu sudah penuh di anjung, Datuk secara mendadak saja tersembul dengan barisan orang kampung bersama seorang lelaki berjubah hijau. Lelaki itu saya lihat tidak banyak cakap. Dia hanya bersalam saja dengan orang yang datang. Kemudian duduk, tunduk membilang tasbih. Atas permintaan Datuk, orang yang berjubah hijau membacakan doa. Bila orang ramai menjamah hidangan, orang berjubah hijau tidak menjamahnya. Dia terus membilang tasbih. Bila semua orang selesai makan dan minta diri untuk pulang, orang berjubah hijau terus bangun dan berjabat salam. Tak ada seorang yang berani bertanya tentang dirinya, sama ada Datuk ataupun pada Omari. Mulut orang ramai bagaikan terkunci. Akhirnya, tinggallah saya, Datuk, Omari dan jandanya bersama suami dalam rumah itu merenung ke arah lelaki berjubah hijau. "Bertakwalah kamu semua kepada Allah, dan Allah
akan memberikan kamu semua pengetahuan dan petunjuk yang baik, ujar orang yang berjubah hijau itu. Kemudian dia bagaikan kilat hilang dari penglihatan kami. Kerana semuanya sudah selesai, Datuk dan saya meninggalkan kampung Corak Ilahi. Datuk menolak pemberian Omari seperti kelapa, pisang dan wang sebanyak RM50. Saya tak hidup atas ni. Saya buat kerana Allah semata-mata. Bersyukurlah kepada Allah atas limpah kurnia yang kita terima, kata Datuk. Tapi ini pesan anak saudara saya. Lagipun di sini perkara bagi duit pada orang yang berjaya macam awak ni sudah perkara biasa. Saya bukan orangnya. Sedekahkanlah kepada anak-anak yatim, kata Datuk tegas. Maafkan saya, ujar Omari. Dalam perjalanan pulang itu, Datuk tiba-tiba teringatkan anak saudaranya itu. Anehnya, bila saya mencadangkan kepadanya supaya pergi ke sekolah tempat anak saudaranya mengajar, Datuk menolak. Jangan kacau dia bekerja mencari rezeki, kata Datuk. Habis, bagaimana kita mau mencarinya tu? Ikhtiar dengan bertanya pada orang. Tidak kuasa saya melawan, cakap Datuk. Setelah puas bertanya ke sana kemari, akhirnya Datuk dapat juga tahu lokasi rumah anak saudaranya itu. Tidak lama, saya dan Datuk menginap di rumah anak saudaranya itu. Tetapi, berbekalkan saya satu pengalaman yang aneh. Sepupu saya itu, Yusof namanya, menyewa sebuah rumah yang berhampiran dengan tanah kubur. Menurut Yusof, tempat dia tinggal itu dipanggil Kampung Bagam. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya pergi ke Singapura, kawasan di situ sudah banyak berubah. Sudah ada kedai perabot kepunyaan orang Melayu bertingkat-tingkat tingginya. Sudah ada tempat menjual minyak petrol. Lebih kurang pukul 12 malam, saya terdengar pintu rumah Yusof diketuk orang bertalu-talu. Bila dia mahu membukanya, Yusof menahan. Kenapa? Tanya saya. Syaitan, jawab Yusof. Mendengar cakap Yusof itu, Datuk bangun. Dia termenung sejenak melihat wajah Yusof kelihatan pucat. Anak dan isterinya tidak dikejutkannya. Syaitan yang macam mana? Datuk minta kepastian. Saya belum melihatnya, tapi orang yang pernah membuka pintu rumah melihat perempuan berambut panjang tidak bermata. Yusof memberikan penjelasan. Sebaik saja Yusof habis bercakap, Datuk terus membuka pintu. Apa yang dikatakan Yusof memang benar. Di muka pintu berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan wajah yang pucat. Dengan sekilas, Datuk sudah tahu perempuan yang dilihatnya itu bukan hantu. Apa hal? Tanya Datuk. Saya lapar. Masuk. Perempuan itu pun masuk. Perbuatan Datuk itu memeningkan kepala Yusof. Datuk memberi perempuan itu makan. Bagi menguji sama ada perempuan itu sudah dirasuk syaitan atau tidak, Datuk mencampakkan kain hitam berbucu 3 ke arah perempuan itu. Tidak ada sebarang tindak balas daripada perempuan tersebut. Setelah Datuk mengadakan temu bual dengan perempuan itu, macam pegawai polis menyiasat orang salah, ternyata perempuan itu gila dan disingkirkan oleh keluarganya. Terpaksa tinggal di pinggir hutan dan keluar bila malam. Kemudian, orang-orang yang tidak bertanggungjawab menyebarkan fitnah. Perempuan itu bukan manusia tapi hantu perempuan yang berambut panjang. Malam itu juga Datuk cuba memberi rawatan segera pada perempuan itu. Datuk juga menyuruh perempuan itu bermalam di rumah Yusof. Akibat daripada perbuatan Datuk itu, tersebarlah berita kononnya Yusof menyimpan hantu berambut panjang.